Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tentang tajuk pembentangan kami iaitu Strategi dan Cabaran Dakwah dalam Masyarakat Majmuk di Sabah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurul Afiqah binti Amid, nombor metrik BA 19110044, Nur Fatihah binti Latuo, nombor metrik BA 19110050, dan Sayyidah Nafisah binti Ibrahim, nombor metrik BA 19110042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afiqah binti Amid, memegang nombor matriks BA 19110044. Baiklah, seperti mana yang kita sedia maklum, Sabah merupakan sebuah negeri yang terletak di bawah Bayu dan terletak di utara Pulau Borneo. Selain itu, penduduk Sabah terdiri daripada 33 kumpulan etnik pribumi yang mana ianya kaya dengan 50 bahasa dan 80 dialek. Oleh hal yang demikian, terdapat berbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh para pendakwah ketika berdakwah di Sabah kerana berlakunya kekeliruan dalam membezakan antara budaya, cara hidup dan adat lisan dengan larangan dalam agama Islam. Sehubungan dengan itu, dakwah adalah tanggungjawab seorang individu dan masyarakat muslim yang perlu digalas dalam kehidupan bagi membimbing masyarakat ke jalan yang benar dan menyeru kepada masyarakat Islam agar melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Hal ini adalah kerana tujuan seorang manusia itu diciptakan agar menjadi seorang khalifah di muka bumi supaya kita memperoleh keberkatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yaitu berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Saya Nur Fatihah binti Latuo akan membentangkan tentang definisi dakwah. Kami mengutip definisi dakwah daripada beberapa ilmuwan Islam. Yang pertama sekali adalah Ibnu Manzur, menyatakan bahawa definisi dakwah membawa maksud menyeru dan menggalakkan seseorang untuk mencapai cita-cita tertentu. Yang kedua adalah Abdul Karim Zaidan, menjelaskan bahawa dakwah dapat didefinisikan sebagai mengajak seseorang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membimbing seseorang kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Yusuf Al-Qardawi. Menurut beliau, pengertian dakwah membawa maksud suatu usaha mengajak seseorang berada di landasan yang benar, yakni agama Islam, menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala larangannya dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah pendapat Syekh Ali Mahfuz. Beliau mendefinisikan dakwah itu di dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin, yaitu mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka ke arah kebaikan dan mencegah mereka daripada perbuatan mungkar, supaya mereka memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir adalah pendapat Yuli Umro'atin. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah. Bentuk masdarnya pula adalah dari kata da'a yad'u. Kata dakwah menurut bahasa mempunyai beberapa maksud. Antaranya adalah berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan memenuhi
perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Nafisa binti Ibrahim, memegang nombor matriks BA 19110042. Seterusnya, saya akan membincangkan tajuk tentang gerakan dakwah di Sabah. Seperti yang diketahui, pada akhir tahun 1950-an, terdapat banyak persatuan-persatuan dan juga lembaga yang telah ditubuhkan seperti Persatuan Islam Tawau, Persatuan Ikhwan Sabah, Persatuan Islam Putatan, Persatuan Islam Sabah dan banyak lagi. Manakala lembaga pula seperti Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah iaitu JAINS. Walau bagaimanapun, pada tanggal 16 Ogos 1969, sebuah badan dakwah yang pertama telah ditubuhkan di Sabah iaitu Pertubuhan Islam Seluruh Sabah atau dikenali sebagai USIA. USIA adalah singkatan dari United Sabah Islamic Association dan Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun adalah yang di-Pertuan USIA yang pertama. Misi dakwah ke seluruh Sabah sama ada kawasan bandar, luar bandar dan pedalaman telah dijalankan oleh USIA. Pengislaman secara besar-besaran telah dilakukan di beberapa tempat di Sabah. Antara etnik yang menerima Islam pada ketika itu ialah seperti Dusun, Murut, Cina, India dan lain-lain, termasuklah mereka yang tidak pernah menganut sebarang agama sebelum ini. Selain itu, USIA juga membimbing masyarakat Muslim dengan berbagai macam program dakwah kepada Muslim dan juga bukan Muslim. Dalam masa yang sama, USIA juga menyediakan kelas-kelas bimbingan agama kepada saudara baru iaitu mu'alaf dan masyarakat Muslim lainnya. Gerakan dakwah yang dilancarkan oleh USIA sejak ditubuhkan sehingga tahun 1976 secara keseluruhannya telah berjaya mengislamkan seramai lebih daripada 500,000 orang lelaki dan perempuan, tidak termasuk kanak-kanak. Manakala jika dicampurkan dengan bilangan kanak-kanak yang memeluk Islam, bilangannya hampir mencecah 100,000 orang. Oleh itu, daripada 38%, bilangan penduduk Islam di Sabah telah meningkat kepada 52%. Tetapi selepas tahun 1975, tugas pengislaman telah diberikan kepada Majlis Ugama Islam Sabah iaitu MUIS. Bagaimanapun, sehingga kini USIA masih menjalankan aktiviti hal ehwal dakwah walaupun telah diserahkan kepada MUIS dan USIA turut menerima orang yang ingin masuk Islam. Secara keseluruhannya, penubuhan USIA bertujuan memperluaskan dakwah Islam melalui kegiatan pendidikan dan pembangunan sosial. USIA juga berhasrat menambahkan bilangan penganut Islam di Sabah dalam jangka masa tertentu. Oleh itu, dapat dinyatakan bahawa kejayaan besar USIA adalah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negeri Sabah dan juga penubuhan Majlis Ugama Islam Sabah iaitu MUIS. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang cabaran berdakwah di Sabah. Terdapat 3 cabaran berdakwah di Sabah, iaitu yang pertama, persepsi etnik dan agama. Yang kedua ialah pengaruh media massa dan yang ketiga ialah pengabaian elemen budaya masyarakat. Baiklah, persepsi etnik dan agama. Seperti mana kita tahu, masyarakat di Sabah mempunyai pelbagai agama, kaum dan adat yang berbeza-beza. Selain itu, agama yang berlainan akan mewujudkan jurang perbezaan antara ajaran Islam dengan agama yang lain, yang mana ianya melibatkan persoalan tentang ketuhanan, pemakanan, iaitu dari segi halal dan haram, dan sebagainya dalam golongan non-Muslim. Di samping itu, terdapat juga sebahagian daripada masyarakat yang bukan Islam merasa bimbang apabila mereka ingin memeluk agama Islam, adat mereka yang biasanya diamalkan terpaksa dihapuskan. Akan tetapi, dalam agama Islam, adat yang bercanggah dengan ajaran agama Islam sahaja yang wajib dihapuskan kerana bimbang ianya merupakan salah satu ajaran syirik ataupun bid'ah dan akan merosakkan akidah seorang Muslim.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya, yaitu dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya, yaitu menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Seterusnya ialah pengaruh media massa. Pada era teknologi kini, media massa dari segi elektronik dan bercetak sangat mempengaruhi proses dakwah di Malaysia. Oleh yang demikian, tidak sahih telah disebarkan dan dimuat naik dalam pelbagai website di dalam media sosial. Dalam masa yang sama, wujudnya beberapa pihak yang menggunakan satu isu yang viral menjadi bahan utama bagi menaikkan populariti semata, sehingga kan boleh membawa kepada faktor berlakunya perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini adalah disebabkan oleh pelbagai isu yang melibatkan agama dan kaum sering menjadi bahan viral, dan ianya boleh memberikan impak negatif kepada masyarakat. Contohnya, seperti pergaduhan antara kaum dan agama, apatah lagi masyarakat yang suka mengambil satu maklumat secara membuta tuli tanpa usul periksa. Oleh itu, para pendakwah hendaklah menjalankan tanggungjawab dalam menyeimbangkan penyebaran info-info di laman sosial. Sementara itu, setiap isu dan permasalahan yang diketengahkan perlu merujuk dengan orang yang lebih pakar dalam bidang tersebut. Hal ini adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya kebimbangan dan kesalahfahaman dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi terhadap golongan yang baru memeluk Islam, yaitu golongan mu'allaf. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Seterusnya ialah pengabaian elemen budaya masyarakat. Pengabaian elemen budaya terhadap suatu bangsa akan mewujudkan kesan yang tidak baik, yaitu kesan yang negatif. Bukan itu sahaja, terdapat juga beberapa pendakwah muslim yang keliru dan tidak memahami dalam membezakan antara budaya suatu bangsa dengan kepercayaan agama yang lain. Hal ini akan menyebabkan timbulnya anasir-anasir yang buruk terhadap agama Islam. Seterusnya, pengabaian elemen budaya ini amatlah kurang wajar apabila seseorang itu dipaksa untuk meninggalkan budaya bangsanya kerana telah memeluk agama Islam tanpa meneliti dan mempertimbangkannya berlandaskan hukum syariat Islam. Oleh itu, kita hendaklah memahami, menghormati, dan membezakan antara budaya suatu bangsa dan kepercayaan agama yang lain agar dapat menjalinkan hubungan yang mesra walaupun berbeza agama, budaya, dan bangsa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan, yaitu dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya, yaitu akan keadaan dan amalan. Sekali lagi, saya Nur Fatihah binti Latuhu akan membentangkan tentang strategi dakwah Islam kepada masyarakat majmuk di Sabah. Yang pertama sekali adalah mengenal pasti, iaitu punca masalah di kalangan masyarakat peribumi sama ada Muslim ataupun non-Muslim hendaklah dikenal pasti dengan tumpuan terhadap pendedahan ilmu pengetahuan, status ekonomi, sosial, penghayatan ajaran Islam. Yang kedua adalah menganalisis, yaitu perancangan dan pendekatan para pendakwa dalam mendekati masyarakat peribumi hendaklah dianalisis dengan teliti dalam mempengaruhi, memimpin, melatih, memandu, dan menanam nilai positif supaya mendapat pendedahan yang tepat dan benar
mengenai matlamat kebenaran Islam. Yang ketiga adalah persediaan dan pengutamaan, yaitu beberapa persediaan dan rangka aktiviti yang tersusun rapi di mana ianya berkaitan dengan pelaksanaan dakwah menerusi program berbentuk modular hendaklah diwujudkan. Begitu juga pengutamaan kebajikan terhadap keperluan-keperluan asas dan sumber-sumber yang diperlukan. Yang keempat adalah gerak kerja. Individu dan kumpulan yang mampu menjalankan segala perancangan dalam kalangan masyarakat peribumi untuk menangani isu yang berkaitan dengan membekalkan beberapa bentuk latihan, bimbingan, dan tarbiyah Islam yang mantap. Yang kelima adalah pengisian kerohanian, yakni sahsia juga mestilah ditingkatkan dengan pengisian kerohanian dan sebuah masyarakat yang mengamalkan budaya Islam dapat dilahirkan. Akhir sekali adalah khidmat sosial. Khidmat sosial dan kebajikan kepada masyarakat setempat bolehlah dijadikan sebagai sebahagian daripada strategi misi dakwah. Seterusnya adalah strategi dakwah yang pernah dilaksanakan oleh unit dakwah Jahin. Yang pertama sekali adalah menziarahi rumah kebajikan orang-orang tua. Penziarahan ke rumah orang-orang tua diadakan oleh unit dakwah Jahin Setapar. Setiap hari Rabu, ziarah diadakan yang disertai oleh pegawai-pegawai dari unit dakwah Jahin. Pihak unit dakwah akan membawa buah tangan untuk diberikan kepada penghuni di rumah kebajikan itu, yang terdiri daripada golongan orang tua yang berbagai bangsa dan agama. Ziarah ini merupakan salah satu inisiatif unit dakwah Jahin dalam menyebarkan dakwah bukan sahaja ditujukan kepada orang Islam di rumah kebajikan itu, tetapi golongan orang yang bukan Islam juga agar mereka dapat mengenal Islam dan akhlak yang baik yang diajarkan oleh Islam. Yang kedua adalah kaunter rujukan. Membuka kaunter rujukan dan pertanyaan tentang hal-hal berkaitan dengan Islam di pejabat Jahin. Ianya adalah untuk memberi kemudahan kepada orang awam ataupun khususnya untuk orang yang bukan Islam membuat rujukan mengenai apa-apa hal yang berkaitan dengan Islam ataupun langkah-langkah untuk mengikuti Islam. Seterusnya adalah program Tadau Keamatan. Bekerja dalam mengadakan program Tadau Keamatan. Jahin juga telah melibatkan diri dalam mengadakan program bagi menyambut Hari Tadau Keamatan. Hari Tadau Keamatan merupakan hari menuai padi yang dirayakan setiap tahun oleh mereka yang berbangsa Hadazan Dusun yang menetap di Sabah dan majoriti mereka adalah beragama Kristen. Hampir 300 orang penduduk dari kampung Pulau Penampang dan Sepanggar hadir pada 17 Mei 2014 untuk merayakan keramaian yang pertama kalinya diadakan mengikut syariat Islam. Terdapat banyak acara yang begitu menarik diadakan pada hari itu. Mereka juga kagum dengan kedatangan Sohibus Somaha Ustaz Bongsu ataupun Aziz Ja'far yang merupakan mufti negeri Sabah selaku pembuka bagi program itu. Beliau diiringi oleh ahli dari pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk turut melibatkan diri. Program ini merupakan salah satu strategi unit dakwah Jahin dalam menyebarkan dakwah kepada non-muslim yang ada di Sabah. Seterusnya adalah memberikan sumbangan kepada keluarga miskin, muslim dan non-muslim. Peruntukan keuangan dan bahan baku disediakan oleh Jahin untuk diberi kepada keluarga miskin non-muslim sekitar luar kota. Ini merupakan strategi yang bertujuan untuk menarik minat golongan non-muslim supaya dekat dengan agama Islam secara langsung maupun tidak langsung. Perwakilan petugas akan dikirim oleh Jahin ke tempat yang sudah ditentukan supaya mereka mendapat ADIR, yaitu anggaran dasar rumah tangga di kampung yang sudah terpilih bagi memilih mereka yang sebetulnya layak untuk mendapatkan sumbangan. Barang sumbangan berbentuk keperluan seperti beras, gula, tepung, sardin, dan barangan harian yang lain. Seterusnya adalah program Dialog Harmoni. Program Dialog Harmoni telah dilaksanakan oleh Jahin yang menarik berbagai penganut agama bagi bersama-sama mendengar dan menyaksikan perbincangan pelbagai pendapat menurut agama masing-masing, yang mana ianya diwakili oleh ilmuwan Islam, Hindu, Kristian, dan Buddha. Bersatu meskipun berbeda,
merupakan judul yang menarik di mana ianya berbentuk universal yang mengarah ke kedamaian. Ianya juga sangat tepat dan bersesuaian dengan konteks negeri Sabah yang rakyatnya mempunyai rakyat yang terdiri daripada berbagai bangsa, bahasa, dan agama. Program ini bertujuan untuk memberikan pencerahan yang umum terhadap peranan agama masing-masing dalam mengekalkan perkembangan dan keharmonian negara, sekaligus mendapatkan hubungan di antara penganut agama yang berbeza. Dalam masa yang sama, memberikan pemahaman bahwa perbedaan agama itu bukanlah suatu masalah untuk kekal bersatu dalam mengembangkan negara dan hidup secara aman dan harmoni. Seterusnya adalah dakwah melalui radio. Zahid menyebarkan dakwah melalui media massa di negeri Sabah dengan bekerja sama dengan radio Isim FM dan Sabah FM. Antara pengisiannya adalah tazkirah agama yang disampaikan oleh petugas dari Jahmiz setiap azan salat fardu. Siaran radio ini juga mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis bersama terjemahan. Secara tuntasnya, menyampaikan dakwah merupakan tanggung jawab yang perlu digalas bagi setiap individu muslim. Pada era serba canggih kini, para pendakwah perlu sentiasa berwaspada dengan hujah yang disampaikan kepada masyarakat bagi mengelakkan timbulnya kontroversi yang boleh mendatangkan keburukan kepada agama Islam. Bukan itu sahaja, para pendakwah juga perlu memikirkan usaha dan strategi dakwah yang berkesan bagi menarik perhatian masyarakat dalam memahami ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan memantapkan lagi akidah dan iman seorang individu muslim serta dapat mengelakkan seorang individu muslim terlibat dengan ajaran-ajaran yang sesat yang wujud di Malaysia. Oleh itu, kita juga hendaklah sentiasa berpegang teguh dengan kitab Al-Quran dan hadis agar dapat membimbing kita ke jalan yang benar dan diberikan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.